Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Mr. Dot. Untuk yang pertama kali sampai ke channel Mr. Dot, aku ucapkan terima kasih. Dan aku nak explain kat sini, yang sebenarnya aku buat video sebelum ni adalah pasal mancing je. So kali ni video ni memang lain daripada mancing, di mana aku akan bagi tahu macam mana aku build satu PC khas untuk editing. Aku juga nak explain dekat yang dah subscribe aku, kenapa aku dah lama tak up video YouTube aku. Ok, aku dah lama tak up video aku ada dua sebab lah. Pertama, sebab komputer aku ada masalah dengan software, iaitu software untuk edit Insta360 aku, di mana bila aku update software tu, dia dah tak boleh nak support dah. So dia suruh upgrade aku punya GPU. So kat situ aku ada masalah. Dan yang untuk keduanya, masalah datang daripada aku punya external hard disk lah. So aku simpan semua video-video aku dalam external hard disk. Ada 5-6 video mancing yang aku dah prepare, aku dah standby, tapi tak edit lagi. So bila aku nak edit, aku connect dekat komputer, so dia tak appear lah, tak detect. So itulah masalah aku. Dan itulah sebab kenapa aku tak upload lama video aku. Ok, berbalik pada pasal untuk video editing. So aku dah kaji juga benda macam mana nak build PC editing ni, khas untuk editing. Aku dah check kat YouTube, tanya builder. So memang sebenarnya aku pun zero juga pasal benda ni. So aku study, dan aku kumpulkan maklumat semua, dan aku dapatkan, aku buat conclusion, aku jadikan daripada part-part PC semua, aku utamakan 4 ni. So apa dia 4 tu? So inilah yang para editing yang nak buat editing ni kena utamakan 4 ni, iaitu yang first adalah dia punya CPU. So aku gunakan CPU Ryzen 7. Kenapa aku gunakan Ryzen 7? Sebab mula-mula aku bagi bajet dekat builder aku. Ok, builder aku daripada HS Tech. So video kali ni tak ada di sponsor lah. So memang aku ikhlas bagi tahu aku build daripada dia, HS Tech. Aku kenal dia daripada kawan atas kawan lah. So korang boleh contact dia. Aku akan bagi link kat bawah. Ok, dekat description lah. Ok, kenapa aku pilih Ryzen 7? Masa aku tanya builder tu, kebanyakan para builder cakap kat aku dengan bajet aku, ok, Ryzen 5 pun dah memang ok dah memang smooth dah untuk aku punya PC editing. Dengan bajet aku tu, Ryzen 5 dia boleh pack kan dengan RTX 3060 Ti. So masa tu memang aku boleh dapat set 3060 kot. So daripada situ aku study balik, then aku lastly aku dapat conclusion lah. So daripada Ryzen 5 tu aku nak up ke Ryzen 7 disebabkan macam bila korang tanya dekat dalam Facebook, dekat group, kalau korang perasan, ok, set ni dengan GTX RTX 2060 dengan bajet sekian-sekian, ok tak? So daripada situ ramai yang advice tambah sikit je dah boleh dapat 3060. Sama macam aku. So aku daripada Ryzen 5 aku macam punya pendapat tu, sebab ini nombor 1 tau. Benda ni paling utama dalam PC editing. So why not tambah sikit, dapatkan Ryzen 7. Sebabnya CPU ni lah yang menggerakkan komputer tu. So dia ibarat enjin kereta lah untuk bergerak. So dengan adanya CPU yang ok, dengan core yang besar, core yang banyak, dia akan jadikan kita punya editing lagi smooth lah. Ok, itu salah satu sebab kenapa aku ambil Ryzen 7 lah instead daripada Ryzen 5. Ok, perkara kedua yang aku utamakan adalah dia punya RAM.
Okay, so RAM aku guna Zadak RGB DDR4 32GB. Kenapa 32GB? Same reason macam CPU tadi. Mula-mula daripada 16, why not jadi 32. So daripada situ aku ambil decision untuk jadikan 32GB. Okey, yang ketiga yang perlu kita utamakan adalah dia punya hard disk, dia punya storage. So yang aku buat 3 storage, aku asingkan 3, satu untuk Windows, untuk dokumen semua, yang 2 dengan 3 khas untuk storage lah. So yang first aku guna ni SSD nombor 1 adalah Clip C710 512GB M.2 NVMe. Okey, untuk yang SSD kedua aku guna ni PNY CS1030 1TB M.2 NVMe. Kenapa aku pilih SSD? Sebab SSD ni dia punya, bila kita buat transfer file apa semua, dia akan meningkatkan kita punya ni lah, masa. So proses transfer tu tak mengambil masa yang lama. Dan untuk storage ketiga aku gunakan ni, dia tak ada kotak, tapi ada ni lah, daripada Toshiba P300 3TB 7200 rpm SATA hard disk. Okey, untuk makluman, aku dah bagi tahu kat HS Tech, aku bagi spek yang aku nak, tapi aku tak bagi tahu kat dia lah dia nama apa. Terserah pada dia untuk apa yang dia nak buat. Okey, itu adalah yang ketiga yang aku utamakan. Dan yang keempat yang aku utamakan adalah GPU. So GPU aku pilih daripada Colorful GeForce GTX 1050 Ti. Okey, untuk GPU ni aku dah cakap dekat builder, yang 3 atas tu memang aku bagi spek kat dia. Okey, aku nak Ryzen 7. Okey, aku nak RAM 32GB, aku nak SSD yang first, yang utama tu 512, yang kedua 1TB, yang ketiga 3TB, dan yang keempat ni aku cakap kat dia GPU based on my budget lah, ikut budget aku. So recommend, please you recommend. Dan barang-barang lain tu ikut aku punya budget lah. So yang lain tu dia bagi tahu, dia akan recommend kat aku, dan aku bagi tahu kat dia aku nak semua warna hitam lah. Okey, dah habis pasal 4 benda yang utama. So untuk CPU, dia untuk aku punya builder, dia recommend benda ni lah. Untuk mobile, TUF Gaming B550M Plus built-in Wi-Fi lah. Untuk built-in Wi-Fi ni memang aku bagi tahu dekat dia, tolong include Wi-Fi lah. So aku tak payah ada satu adapter cucukkan USB yang eksternal. So built-in Wi-Fi, so jimat dia punya USB ya. So daripada situ dia bagi yang ni ya. So aku tak ada pun nak cakap kena yang ni, kena yang tu, kena yang tu. So memang aku serahkan dekat builder. Okey, lepas daripada tu, untuk CPU kena pakai mobile, dan dia punya cooler memang tak ada, so kena beli dia punya cooler lah. So builder aku recommend benda ni lah, sebab dia warna hitam apa yang aku request. Frostflow 240. Okay. So builder aku recommend benda tu, dan aku pun tak kisah. So daripada situ aku dapat yang tu lah. Dan untuk power supply,
adalah ini, VTE Excalibur 650 watt. Ini okey, yang power supply pun memang aku serah bulat-bulat dekat aku punya builder lah. Okey, sebab tu aku cakap tadi, aku cuma utamakan yang 4 tu je. Dan yang lain tu aku bagi aku punya budget, aku cakap kat builder, itu atas dia punya ni lah, dia punya recommendation. Okey, tapi kat sini aku tak, untuk casing aku tak tunjuk lah, ada kat belakang tu. Casing, ya, aku tak apa ingat nama dia, tapi aku dah tulis kat belakang tu. Okey, casing aku gunakan Tagway Fork M Stealth Black plus 4 fan plus Omni Beam Neon Strip. Sebab aku ada cakap dekat aku punya builder, tolong letak satu lampu dekat bahagian atas. So dia letak satu neon strip lah untuk terangkan bahagian bawah. So aku punya CPU memang tak banyak RGB, kipas aku tak letak, so aku cuma letak dekat bahagian atas dan juga RAM je. Okey, untuk PC editing aku ni, budget dia adalah 6.2K plus 700. Okey, apa yang 700, kenapa 700? Okey, yang aku nak mention dekat sini, 6.2K tu sebenarnya adalah CPU sahaja. Dengan keadaan sekarang bulan 8 2021, di mana GPU daripada awal tahun memang harga dia mencanak naik. So sekarang yang aku dapat harga adalah 6.2K untuk CPU saja yang aku cakap tadi. So 700 tu apa benda? So 700 tu adalah daripada aku punya monitor, aku punya headphone, aku punya keyboard, dan aku punya holder untuk letak headphone lah. Okey, untuk monitor aku tak kisah sangat. Aku pun beli second hand, ada kat belakang ni, daripada jenama Samsung Full HD, saiz 24 inci, Samsung SF350. Dia adalah PLS panel dengan 60Hz saja. Okey. Untuk keyboard dengan wireless aku guna ni daripada Logitech Advanced MK545. Kenapa aku pilih ni? Sebab dia adalah wireless dan aku letak bajet 200 untuk beli keyboard dengan mouse. So yang ni 200 dia memang lengkap mouse dengan keyboard, dan yang aku perasan dia punya jangka hayat bateri memang lama, tahan lama, dan dia wireless lah, yang aku utamakan wireless. Tapi ada satu kekurangan dia, dia punya button memang terlampau rapat lah. Aku kurang sikit selesa nak buat typing kat situ. Okey, seterusnya aku gunakan headphone Corsair HS50 Pro Stereo. Corsair, sorry aku sebut mungkin tak betul lah, sebab aku pun baru dalam bidang PC ni. So untuk stand dia macam biasa, aku rasa ni ramai dah orang beli dah benda ni, Tower AC 300 air ni. So yang ni tak ada RGB, memang aku letak je biasa je, senang nak letak aku punya headphone. Okey, untuk iPhone kenapa aku beli yang tu? Sama juga macam aku punya keyboard, aku letak bajet 200 dan aku tengok review daripada Shopee tu. Kenapa aku tak beli wireless? Sebab mahal satu, lagi satu masalah bateri. Sebab aku review kebanyakan dia bukannya tahan lama sangat, mungkin dalam sehari kot maksimum. Aku pun dah tak berapa ingat, sebab tu aku ambil wire instead daripada beli yang wireless lah. So itu saja daripada aku. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like dan share channel aku. Terima kasih sebab menonton.